Kalau darah beku terjadi, mungkin akan mati pesakit. Kalau ajal dah sampai, memang seseorang tu akan mati. Ya, kalau tak ada darah beku pun, kalau dah ajal, dah memang malaikat maut dah sampai dah duduk dekat bahu dia, tak ada darah beku pun boleh mati juga. Ya, dan sama jugalah kalau kena jangkitan COVID pun boleh mati juga. Kalau aksiden pun boleh mati juga. Kalau menyorok dalam rumah pun, kalau ajal dah sampai boleh mati juga ya. Jadi darah beku bukan satu-satunya sebab seseorang itu mati. Kena faham ya. Kalau merokok pun boleh mati juga. Kalau banyak sangat main gadget sampai depression, ada orang yang suicide pun boleh mati juga. So mati ni banyak sebab ya. Alright. So okay, alright. So, saya lupa siapa yang tanya soalan tadi. Tapi saya nak cakap lah, darah beku ni bukan macam jangkitan COVID-19. Sebenarnya saya tak mulakan pun lagi sesi ni. Tapi dia dah tanya soalan kan, tiba-tiba saya pula menjawab. Tapi tak apalah, dia nak menjawab soalan dia kalau darah beku boleh mati ke. Okay, darah beku ni bukannya sesuatu yang baru. Ya, darah beku ni dah lama dah ada dalam textbook perubatan. Bukan macam COVID-19. Okay, and then darah beku ni, apa yang kita panggil mungkin apa yang dimaksudkan adalah deep vein thrombosis ataupun pulmonary embolism lah. Dia ada embolism, ada darah beku kecil-kecil. So dah lama dah sebenarnya benda ni ada dan banyak sebenarnya rawatan untuk darah beku ya, ubat cair darah, suntikan untuk cairkan darah. Ada setengah orang dia ada spontaneous tau, kaki dia memang selalu darah beku dan dekat daripada salur daripada kaki naik ke paru-paru sampai membahayakan nyawa, tapi dia selamat. Sampai membahayakan nyawa, jadi darah beku lagi, lepas tu dia selamat. So kepada orang yang berisiko tinggi macam ni, ada satu teknologi rawatan yang kita panggil IVC filter. Ya, doktor pakar vascular surgeon akan pergi dekat dia punya salur darah di kaki dan letak satu filter supaya darah beku tu tak naik pergi dekat paru-paru. Sebenarnya darah beku itu sendiri tak berbahaya. Apa yang berbahaya adalah bila darah beku tu pergi dekat paru-paru dan sumbat salur pernafasan di paru-paru. Barulah dia berbahaya. Okey? Sekejap saya tengah ajak orang dekat profil Dr. Malasanti untuk join kita. Nanti merajuk pula. Okay, so dari mana lagi? Jangan kata tidur sis, tengah borak-borak pun boleh mati. Mati tak ada syarat. Ya, betul. Ramai yang meninggal dalam tidur sebenarnya. Kita tak tahu apa sebab mereka meninggal dalam tidur. Dan meninggal dalam tidur ni, kalau kamu manusia biasa yang hidup dalam dunia yang bernama bumi ni, you tahu yang bahawasanya meninggal dalam tidur ni bukanlah sesuatu yang tiba-tiba wujud selepas wujudnya COVID-19 ataupun vaksin COVID-19. Dah lama dah meninggal dalam tidur ni wujud. Jiran-jiran kita, ada saudara mara kita, ahli keluarga kita, ndak-ndak yang dah berumur, ramai yang sebenarnya tengah-tengah tidur tiba-tiba meninggal dunia. Sebab apa? Tak jumpa. Doktor otopsi pun tak jumpa juga. Doktor buat bedah sesat pun tak jumpa juga. Kenapa meninggal? Jawapan dia senang saja. Sebab ajal dia dah sampai. Maka nyawa dia dicabut. Seperti yang dijanjikan. Kita memang dipinjamkan nyawa ini untuk hidup sementara di muka bumi. Sementara nyawa ini dipinjamkan. So, memang dalam agama saya pun, saya seorang Hindu, memang is the same thing. Mati, hidup, jodoh, pasangan kita, semua ni dah ditentukan sebenarnya. So, tak perlulah nak kalut sangat. Apa yang kita risau adalah apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sementara daripada lahir, daripada keluar daripada rahim ibu, sampailah sebelum kita mati. Sama ada kita berbuat baik, meninggalkan benda-benda yang baik, ataupun dalam kematian pun kita menyusahkan orang lain, ataupun dalam kematian orang lain kita yang menyusahkan dia. Macam gitu kita kena fikir. Orang tu memang meninggal, memang dah sampai ajal dia, tapi adakah saya telah menyebabkan kematian dia? Contohnya kemalangan. Kemalangan memang boleh berlaku. Kadang-kadang tak ada apa-apa pun, hujan lebat, dah bawa kereta dengan semua traffic rules kita dah follow, tapi masih kemalangan berlaku. Jadi kita kata malangnya kemalangan telah berlaku. Tapi kalau kemalangan tu berlaku disebabkan ada pemandu yang minum arak, ataupun pemandu tu sebenarnya di bawah
ketagihan dadah. Jadi kita jadi marah sebab kematian tu memang ajal ya, tapi disebabkan oleh kecuaian dia tu kita jadi marah. Also sama jugalah ya, bila COVID-19 ni ada kematian, memang kita kata kematian tidak dapat dielakkan. Tetapi adakah orang yang tak jaga SOP tu telah memberikan jangkitan tu kepada orang lain dan menyebabkan kematian? Yes, itu yang kita tak nak berlaku sebenarnya ya. Dan bila nak bercakap tentang vaksin pula, oh doktor, boleh tak vaksin membunuh? Setakat ni kita tak dengar pun vaksin yang membunuh. Yang kita kata risiko-risiko adalah darah beku. So darah beku pun sebenarnya tidak membunuh secara langsung ya. Kalau darah beku tu sampai sumbat dekat paru-paru sampai menyebabkan berhentinya pernafasan, ya mungkin ada kematian. Tetapi tiada kes begitu yang direkodkan buat masa sekarang. Jadi pengambilan vaksin adalah strategi pencegahan penyakit berjangkit ini yang terbaik. Kalau kalian ada strategi yang lebih baik, boleh cadangkan, kita boleh follow. Masalahnya tak ada satu pun lagi kaedah pencegahan lain yang buat masa sekarang boleh membantu. Yang lain semua lagi menyusahkan orang adalah ya. So itu yang kita nak cuba cakapkan. Alright, so hari ni